Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung tajuk wang yang seterusnya, iaitu tajuk kenali mata wang. Sebelum kita nak kenal mata wang, kita kena kenal beberapa negara, iaitu dipanggil negara ASEAN. Okey. Selain negara kita kena kenal mata wang kita yang kita hari-hari duk guna tu, tapi kita kena kenal juga negara-negara yang di sekeliling dengan negara kita. Itu dikenali sebagai negara ASEAN. Negara anggota ASEAN. Okey. Peta dia ni lebih kurang. Okey, tengok atas ni warna apa ni? Warna coklat ni Myanmar. Ni dia punya bendera dia. Yang orange ni Laos. Yang biru Thailand. Thailand ni dekat dengan Malaysia kita, negara kita. Dia betul-betul atas Thailand. Atas daripada negara kita. Kemboja, Vietnam, Singapura di ujung di bawah kita. Indonesia yang merah ni, nampak? Merah ni. Indonesia ni besar. Negara sangat besar. Brunei yang warna biru kecil tu. Warna purple kecil tu. Dekat dengan Sabah Sarawak tu Brunei. Ni Sabah Sarawak ni. Ni Sarawak bawah ni Sabah. Dekat dengan Sabah Sarawak. Filipina yang hijau ni. Itulah negara-negara ASEAN yang kita kena kenal lah. Ni Kemboja, bendera Kemboja, Indonesia. Ni Laos, ni Malaysia kita lah. Ni Myanmar, ni Filipina, ni Singapura, Thailand dan Vietnam. Okey, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 negara anggota ASEAN. Okey, kenapa kita kena kenal negara dulu? Sebelum kita nak tahu mata wang, kita kena kenal negara dulu. Jadi kita boleh tahu setiap negara ASEAN ni dia guna mata wang apa. Okey. So kita tengok kat sini negara ASEAN punya peta macam tadi lah. Tapi Ustazah bagi yang gambar tu dulu, bagi kenal kat mana ni tempat setiap dia yang di sekeliling dengan negara kita. Jadi kat sini kita tengok negara ASEAN punya mata wang. Okey, yang pertama tadi Myanmar. Myanmar tadi ni atas ni. Okey, Myanmar ni dia punya mata wang ni. Tengok ni gambar. Dia panggil Kyat. Dia punya nama duit dia tu Kyat. Laos dia panggil Kip. Okey, Thailand yang atas kita ni dia panggil Baht. Berapa baht? Macam tu. Kalau kita ringgit lah, ringgit Malaysia. Singapura dia guna dolar. Indonesia dia guna rupiah. Brunei guna dolar juga. Mata wang di dolar sama dengan Singapura, tapi dia punya gambar pada duit itu berbeza lah. Kemboja riel. Vietnam dong. Filipina peso. Okey. So di bawah ni tulis saya dari Vietnam, mata wang negara saya ialah dong. Mata wang negara saya ringgit. Kita berjiran. Ringgit tu Malaysia lah kan. Gambar apa pakai tudung. Malaysia lah tu. Okey. Muka surat 15. Negara lain punya selain daripada negara ASEAN. Beberapa lah. Yang pertama Amerika Syarikat. Ni biasa memang Amerika Syarikat punya gambar. Dolar juga. Dia sama macam Brunei dengan Singapura tadi. Dolar. Tapi jenis gambar duit dia berbeza daripada antara satu sama lain. Berbeza. Great Britain. Pound. Panggil pound. Pound sterling. Itu pound tu. Itu Great Britain punya lah. Australia. Dolar juga. Tapi tengok berbeza kan. Sebab setiap negara tu dia berbeza. Okey, Arab Saudi. Rial. Berapa rial? Orang Kelantan sebut berapa ria. Tapi kita ringgit. Tapi Arab Saudi dia mempanggil rial betul. Okey, Jepun
yen. Berapa yen. Okey. Ni Jepun punya yen. Okey. Itulah beberapa negara lain. Yang lain tu nanti boleh cari dekat internet, boleh cuba ambil tahulah. Okey. Okey, nilai mata wang. Kita tengok dekat muka surat yang seterusnya, tengok nilai mata wang. Negara Singapura. Singapura pun boleh. Singapura, dolar. Dolar, nilai mata wang berbanding dengan RM RM1. Kalau kita RM RM1 tu nilainya RM1 lah. Tapi Singapura guna RM1 tu ialah 0.34. 0.34 tu nilai mata wang dia. So 0.34 tu sama dengan RM1 kita macam tu. Thailand baht 8.22 sama dengan RM1 kita. Indonesia rupiah 3,551.59 sen. 59 tak tahulah apa disebutkan, bukan sen lah. Tapi dipanggil 3,551.59 rupiah lah dipanggil kan. Tapi sama dengan kita RM1. Filipina peso 13.18. Brunei dolar juga. Dolar ni lebih kurang sama. 0.34 sebab dolar kan. Dolar. Vietnam dong 5,706.76 sama dengan RM1 kita. Laos kip 2,083.18. Kemboja riel 1,003.82. Myanmar kyat 3,052.42 RM RM1 bersamaan dengan RM1. Inilah nilai-nilai mata wang yang berbanding dengan kita nilainya RM1. Tapi sumber ni awak boleh cek semula sebab dia mengikut tahun ni kadang-kadang ada turun, ada naik nilai mata wang dia. Dia tak sama. Tak sama bagi setiap tahun tak. Kadang-kadang ada mungkin kadang-kadang mengikut situasi keadaan. Dia boleh jadi berubah-ubah. Mungkin ada yang nilai mata wang itu makin tinggi. Ada nilai mata wang tu makin rendah. Kita tengok pada situ. Boleh cek lah dekat sini nama web dia. Okey. Okey, $0.34 sama dengan RM1. Tengok situasi di dekat muka surat yang bawah tu, belah bawah. Lollipop ini berharga RM1. RM1 ni orang Malaysia lah. Tapi $0.34 sama dengan RM1. Nilai RM RM1 sama dengan RM3,551.59. Nampak tak? Nak beli satu lollipop tapi bila nak bayar harga bagi dia nak bayar bagi setiap negara yang berbeza dia adalah nilai tu. Kalau RM1 kita mungkin tempat lain $0.34. Ini dolar ni Singapura, Brunei dan US kan. Ada satu lagi Australia. Nilai RM1 ni rupiah ni adalah Indonesia. Jadi bilakah kita perlu menukar mata wang negara lain? Ceritakan. Bila kita nak pergi bila kita nak tukar mata wang negara lain, bila kita mula nak pergi ke satu negara yang lain, contoh kita nak pergi Indonesia. So sebelum kita nak masuk, kita tukarlah dulu duit kita yang ada tu, kita tukar dekat tempat tukar duit. Ada je sekarang kat mana-mana dah ada. Terutama dekat airport lah. Kita nak pergi mana-mana dekat airport tu dah ada dah nak tukar duit. Ataupun kita pergi dah sampai kat sana pun kita boleh tukar duit. Tapi nak mudah sebelum kita sampai kita tukar awal-awal supaya kita tak sibuk nak mencari tempat yang kita tak pernah pergi. Susah pada diri kita. So kita cari dekat tempat kita. Tempat kita dah banyak tempat pertukaran mata wang. Boleh. Kat mana-mana dia dah ada. Boleh cari, search sahaja. Cari sahaja. Okey. Okey, keperluan. Okey, kita tengok pada tajuk yang seterusnya. Celik wang. Kenapa kita kena celik wang? Kenapa kita kena tahu berkaitan dengan wang ni? Sebab dia melibatkan kehidupan kita. Melibatkan perjalanan kehidupan kita. Benda yang orang kata hidup ni memerlukan memerlukan wang kan. Kita perlukan wang untuk terus hidup. Betul tak? Yalah, untuk memenuhi keperluan kita. Terutamanya keperluan lah. Apa itu keperluan dan kehendak? Okey, keperluan dan kehendak. Dia ada dua benda yang dalam hidup kita ni ada dua benda. Dia ada keperluan, dia ada kehendak. Okey, gunakan wang untuk keperluan dulu. Benda yang kita kena faham, duit yang kita dapat, duit yang kita cari, duit yang kita dapat. Kita kena dahulukan untuk keperluan. Okay, nanti kita tahu apa maksud keperluan. Okay, yang pertama, tempat tinggal. Tempat tinggal tu keperluan lah. Benda yang kita kena ada. Setiap orang kena ada. Ada kau orang nak duduk bawah jambatan?
Tu maksudnya dia tak cukup lagi keperluan hidup dia. Sebab dia, orang yang susah, yang tak ada rumah tu, dia maksudnya dia tak cukup lagi keperluan hidup dia. Sedangkan keperluan tu benda yang wajib. Dia ada. Pakaian. Takkan kita nak keluar rumah kita tak pakai baju. Tu jadi wajib lah tu bila ada. Walaupun bukan setiap waktu kita kena beli banyak-banyak, tetapi wajib ada untuk kehidupan kita. Sebab ia memenuhi kehidupan kita, kewajipan. Okey, makanan lagilah. Kalau orang tak makan, boleh jadi sakit. Bila sakit lama-lama boleh meninggal. So sangat penting, ini adalah keperluan. Ni benda asas keperluan. Tempat tinggal untuk kita duduk tinggal. Walaupun tak perlu pun nak rumah sebesar-besar. Cukup sekadar kita dapat elak daripada gangguan-gangguan yang tidak baik. Benda-benda yang tidak baik. Daripada serangan daripada makhluk-makhluk, jauh daripada hujan dan panas. Tu tempat tinggal kita yang penting. Okey, tengok kehendak pula. Apa itu kehendak? Kehendak ni ialah benda yang kita nak aje. Padahal benda tu tak perlu pun. Benda tak wajib ada pun. Kalau tak ada benda tu, kita boleh je hidup. Macam tu kehendak ni. So, kehendak kita, ni apa gambar yang pertama ni? Belajar. Belajar ni betul kehendak, tapi bila kita nak semakin, kehidupan kita semakin besar, kita perlu juga belajar. Tapi dia maksudnya kita masih boleh hidup walaupun kita tak ada dia. Tapi yang kedua ni, jam, phone, itu memang kehendak sangat lah. Kalau kita tak perlu kalau kita tak perlukan dia, kita boleh juga terus hidup walaupun dia tak melengkapi lah kehidupan kita. Yang ni gambar toys ni, permainan. Ni kalau tak ada pun kita masih lagi boleh teruskan hidup kita. Tu adalah kehendak. Dan aiskrim, coklat. Kalau kita dapat nasi kosong, makan yang pun dah ada pun dah dapat kenyangkan. Itu dah mencukupi keperluan kita. Tapi bukan bermaksud kita tak boleh. Okay? Jadi keperluan tu apa? Keperluan tu mesti dimiliki. Mesti dimiliki supaya dapat terus hidup. Untuk terus hidup. So tempat tinggal, makan, pakaian ni mesti dimiliki. Walaupun tak semewah, tapi mesti dimiliki bagi setiap manusia tu. Kehendak pula menjadikan hidup lebih kualiti dan selesa. Itu beza kehendak dan keperluan. Maksudnya kehendak ni bukan benda tu jadi tak perlu terus. Tak. Dia masih lagi perlu dicari. Contoh belajar. Nak sampai berjaya kan. Kena belajar. Sebab dia akan menjadikan hidup kita lebih berkualiti, lebih selesa. Kalau kita tak belajar, orang menipu kita. Betul tak? Kita tak pandai, orang boleh tipu kita. Itu jadi hidup tak berkualiti lah. Jadi kita sentiasa dalam keadaan yang kena tipu selalu. Tak boleh. Macam keperluan-keperluan lain, ada masa kadang kita nak makan yang sedap-sedap. Tak ada masalah. Tapi bukan macam keperluan. Bukan hari-hari nak kena ada. Bukan setiap masa nak kena ada. Tu bukan keperluan dah tu. Macam phone, jam. Benda yang kehendak. Tak ada, kita mungkin boleh benda tu tak ada, kita masih lagi boleh nak hidup. Tapi pada keadaan sekarang, mungkin handphone tu adalah menjadi keperluan sebab dia memudahkan, menjadikan hidup kita lebih mudah kan, selesa. Sebab tu boleh jadi orang kata, dah jadi keperluan dah. Sebab apa? Sebab nak menjadikan hidup tu lebih berkualiti dan selesa. Itulah kehendak. Okey. Jadi duit yang kita ada, kita kena berfikir sebelum kita membelanjakannya. Kerana adakala kita perlu menabung. Kerana wang ni sangat berguna untuk, bukan masa sekarang je, dapat wang hari ni kita nak guna. Lepas tu dah habis, kehidupan akan datang macam mana? So kita kena bijak dalam berbelanja. Okey, yang kedua, menyimpan dan melabur wang. Apa itu menyimpan? Apa itu melabur? Okey, menyimpan tu kita nak simpan untuk kemudahan kita pada masa hadapan. Contoh dekat sini, ibu, kita perlu menyimpan wang. Tengok dalam iklan tu, pelan simpanan untuk pendidikan anak anda. Ya, wang itu berguna untuk kamu melanjutkan pelajaran. Hidup kita akan lebih selesa pada masa hadapan. So, kita nak simpan wang tu, bukan kita simpan tu untuk kita sekadar simpan je, tapi kita niatkan simpanan tu untuk
pembelajaran anak-anak kita masa depan, ataupun pembelajaran masa depan lah. Mungkin nak berjaya, nak belajar tinggi-tinggi lagi, jadi kena ada simpanan. Kerana simpanan tu memudahkanlah pada masa hadapan. Bermula dari sekarang lah. Dan bagaimana kamu menggunakan wang simpanan? Jadi awak fikirlah, awak ada simpan duit tak? Ada tabung tak kat rumah? Dapat duit simpan ke tak? Kena fikir. Sebab dia membantu masa depan awak nanti. Okey, apa itu yang melabur pula? Melabur. Nanti kita tengok pelaburan. Masuk pelaburan. Okey, menderma. Ini menderma pula. Menderma supaya kita boleh membantu orang yang lebih susah. Yalah, orang susah kadang keperluan dia pun tak dapat dia nak penuhi. Sebab apa? Susah lah kan. Rezeki dia tak macam kita. Kita mungkin boleh selesa, boleh dapat semua benda. Makan pun macam-macam, dah terlebih-lebih sangat dah. Terlebih sangat dah dia punya nikmat ni kita ni dapat kan. Tapi orang susah ni, keperluan pun dia orang nak susah nak penuhi. Contoh makan, pakai pakaian yang lama je setiap masa sebab tak mampu nak membeli yang baru. Jadi apa yang kita boleh buat, kita sediakan tabung untuk kita bantu mereka. Kita kumpul duit untuk kita bantu dia beli pakaian, beli makanan, untuk dia pun merasai macam mana kita boleh rasa. Okey, jadi tu perkara-perkara yang penting lah. Dan kita tengok masuk pelaburan tu, melabur lah, menangguhkan penggunaan wang pada masa sekarang untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan. Contoh, awak simpan, awak melabur duit yang awak ada sekarang. Contoh 10 tahun akan datang, duit yang awak tambah tu, duit yang awak labur tu, dia akan makin banyak. Itulah maksud dia. So, pertukaran wang kepada aset dengan harapan aset itu akan menghasilkan pendapatan serta memperoleh pertambahan nilai pada masa depan. Sebab nilai ni dia nilai mata wang tu kan. Nilai sesuatu benda tu dia bukanlah semakin kecil. Dia semakin tahun dia makin tinggi. So, bila kita melabur pada hari ini, 10 tahun akan datang, akan nilai tu akan semakin bertambah lah. Semakin bertambah. Jadi, dia akan membantu kita lah akan datang untuk kehidupan kita seterusnya. Jadi, itulah maksud pelaburan wang. Okey. Itu untuk tajuk nilai wang. Okey. Kita masuk pada reka cerita tajuk wang. Reka cerita ni daripada operasi yang dibagi, ayat matematik yang dibagi, ceritakanlah, buat cerita. Encik Azri dan Puan C masing-masing menyumbang 2,450 dan 3,800 untuk tabung pencipta alam. Jadi jumlah, perkataan jumlah tu adalah operasi tambah. Sama dia dengan sini. Seutas jam tangan berharga 218.50 sen. Seorang peniaga membeli berapa? 9 lah utas jam tangan. Jadi jumlah bayarannya ialah daripada 1,218 ringgit. So kalau 9, so dia adalah sifil darab. Ayah membahagikan. Confirm lah. Bila membahagi tu confirm dah bahagi. Sifil operasi bahagi. So letak sahaja nombor. Macam tu lah buat ayat. Buat reka cerita macam biasa, macam tajuk-tajuk sebelum ni. Okey. Itu sahaja, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.